الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis 532. Hadis Abdullah bin Umar qala ishtaka Sa'ad bin Ubadah shakwa lahu فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعوا إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar katanya Sa'ad bin Ubadah jatuh sakit. Maka Nabi SAW pergi menziarahinya bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Bila mana Nabi SAW masuk menemuinya, lalu didapati dia dikerumuni oleh ahli keluarganya. Maka baginda bertanya, adakah dia telah meninggal dunia? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menangisinya. Bila mana orang ramai melihat Nabi SAW menangis, maka mereka pun turut menangis. Baginda bersabda, tidakkah kamu mendengar sesungguhnya Allah tidak mengazabkan seseorang itu dengan sebab tangisan air mata dan juga dengan sebab kesedihan hati, akan tetapi Allah mengazabkan yakni seseorang itu dengan sebab ini. Nabi SAW mengisyaratkan ke lidahnya, au yarham, atau Allah Ta'ala merahmati yakni orang yang mati itu. Sesungguhnya mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Jadi hadis yang kita baca ni masih lagi di bawah bab tangisan kepada mayat, di bawah bab Kitabul Janaiz. Mana hadis yang kedua berkenaan dengan menangisi mayat ni. Jadi hadis ni seperti mana hadis yang lalu, hadis yang pertama baru ni, itu tangisan itu kalaulah dalam bentuk kita kata secara tabi'i, tanda kepada kasih kepada orang yang mati itu, maka tidak mengapa. Tidak mengapa menitis air mata, mengalir air mata tu kerana kematian seseorang ataupun sakit seseorang tidak menjadi masalah. Itu tajuk utama berkenaan dengan hadis ni. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ni, iaitu Sa'ad bin Ubadah, salah seorang daripada dia panggil Ahlun Nuqaba, bukan Ahlun Naubah, Ahlun Nuqaba.
Nuqaba ni orang-orang yang telah dilantik oleh Nabi SAW sebagai guru sebelum Nabi SAW tiba di Madinah. Jadi biasanya orang Madinah ni musim haji dia marilah menunaikan haji. Daripada ketika itulah Nabi SAW cari orang-orang daripada luar ni di pada Arafah untuk Nabi berdakwah. Dan biasanya orang Quraisy ni dia tak wukuf di Arafah, dia wukuf ali atas lagi. Sebab dia kira Quraisy ni orang yang mulia, dia tak turun di Arafah, dia duduk belah-belah ni lah, belah-belah mana dah luar daripada Arafah. Jadi Nabi SAW ambil peluang ketika orang-orang luar mari tu, Nabi mendakwahkan. Maka adalah dia panggil perjanjian Aqabah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni salah seorang daripada nakib orang-orang penting daripada Madinah ni yang berbaiat kepada Nabi, ambil Islam, belajar Islam daripada Nabi, balik ke Madinah berdakwah kepada orang Madinah. Maknanya Nabi SAW tiba di Madinah tu dalam keadaan ramai ada orang Madinah sudah Islam. Tugas apa? Itu adalah tugas Ahlun Nuqaba ini. Nakib-nakib. Nakib-nakib yang dilantik oleh Nabi. Di samping ada beberapa orang-orang Madinah, orang-orang Mekah sendiri, dia berhijrah awal sebelum daripada Nabi, seperti Musa bin Umair dan lain-lain lagi. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni salah seorang daripada Ahlun Nuqaba, guru-guru yang telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi dia ni tergolong dalam kalangan Ahlul Aqabah. Jadi dia jatuh sakit, maka Nabi SAW pergi menziarahi bersama dengan beberapa orang sahabat. Jadi di sini kita nampak Nabi seorang yang utama, dia turun menziarahi anak buah dia. Jadi kita kata turun tu maknanya turun darjat dia. Mana dia merendah diri, tawaduk. Walaupun Nabi tu seorang Nabi, seorang imam, ketua, seorang pemimpin, dan dia lebih utama lagi daripada pengikut-pengikut dia, tetapi Nabi tawaduk, turun ziarah, merendah diri. Tu contohlah, contoh kepada pemimpin. Kalau kita tok ngulu, tok imam, tok gawa, jangan rasa tak ada standar. Tengok ni orang kampung ada kena turun, sebab tu sunnah. Sunnah Nabi. Pada Nabi pemimpin, dia tetap turun menziarahi, bukan taing nak bagi pitih dekat-dekat kempen tu dak. Hak ni memang tugas. Tugas terutama dia orang rapat dengan Nabi ni Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Madinah, pemimpin Ansar. Kemudian Nabi pergi bersama dengan 3 orang sahabat yang utama ni, Abdurrahman bin Auf, saudagar, Sa'ad bin Abi Waqqas, ni orang berani, dan juga Abdullah bin Mas'ud, faqih, alim di kalangan sahabat. Kita boleh nampak di sini, kita melawat orang sakit ni, boleh ramai. Ramai tu biar padahlah dengan sahih rumah ataupun keselesaan orang sakit tu. Kalau 40 orang naik, dah tu tak ada lah. Mana di sini boleh kita ajak orang lain teman kita ziarah. Kadang-kadang kita pergi ziarah seorang ni, dah kita jenis tak banyak mulut. Hak orang sakit pun tak banyak mulut juga dia. Tanya ada. Tapi kalau pergi ramai ni, ni tanya sikit, ni buat buah sikit, ni boleh wis semangat sikit-sikit seorang. Kalau pergi 2-3 orang tu, maknanya orang sakit tu dia rasa dia tu dihargai, disayangi. Kalau seorang, jadi dia pun seorang, itulah je. Jadi dia tu ada kesan juga. Ada kesan juga. Bila Nabi SAW masuk tu, didapati dia dikerumuni oleh ahli dia, Ghashiyah.
Ghasiyah tu mana duduk likung dia. Mana ahli keluarga tu duduk likung. Biasanya likung ni kadang-kadang ada orang pecek. Biasanya lah ada orang pecek, hak menyediakan air, hak duk apa ni jeluk. Letak air tuala basah atas dahi nak sejuk. Macam-macam lah, ada hak menemani. Fi ghasiyah, fi ghasiyati ahli. Dalam setengah riwayat ada sebut fi ghasiyatin. Fi ghasiyatin ni maknanya dalam keadaan tenak lah. Tenak. Fi ghasiyah. Dia ada dua. Satu fi ghasiyati ahli, maknanya dia dikerumuni oleh ahli keluarganya yang berkhidmat untuk dia, khidmat orang sakit. Ataupun dalam satu riwayat lagi dikata fi ghasiyatin, maknanya dalam keadaan tenak, dalam keadaan nazak. Tapi Sa'ad bin Ubadah ni dia tak mati lalu pada ketika ni, tak, dia mati kemudian segar molek pada ni. Cuma ada mari berat seketika. Dia ada kadang-kadang kita ni mari berat tu dah, pokok kita ni ada mari berat patut macam nak mati dah. Tapi takdir Allah Ta'ala panjang lagi 3-4 tahun 5 tahun hidup molek, lepas pada tu baru mati. Jadi ada tu jenis-jenis lagu tu sebab itulah kepada orang yang sakit tu kita kena ada harapan semua. Dia dipanjang umur, kata kena mayat-mayat dah ni. Ada. Tak usah lagi lah, tak usah sibuk nak cari orang gali kubur. Maknanya orang tu kadang-kadang ada harapan lagi untuk hidup. Jadi ada dua tadi dah. Jadi fi ghasiyatin tu bukan dengan maksud mati, keadaan hampir nak mati, ataupun sakit tu teruk sangat. Jadi Nabi pun tanya, mati dah kau? Jadi boleh kau tanya mati dah kau? Dia gini dah, kalau kita baca hadis ni, kalau kita tu sendiri nampak orang tu, kita tanya mati dah, memang tak apa sedap lah. Tapi kalau kita duduk jauh tu, nampak orang duduk kumur tu, kita nak tanya mati dah kau? Boleh, tapi selu-selu lah. Bisik lama ke aku tanya mati dah kau? Regah tu. Jadi orang paling kata Allah nampak menah dah. Jadi kena pandai. Jadi hadis ni kena faham dah. Takut kita kata Nabi tanya mati dah kedak lagi. Sangka tu sebab apa? Sebab penuh tu. Duk kumung dia tu. Jadi Nabi tak nampak lagu mana keadaan kawan ni. Sebab itulah dia kena apa? Orang hak jaga orang sakit pun dia janganlah nampak cemas sangat. Sehingga orang pun jadi pusing juga. Jadi dia betul kata ahli keluarga, dia kata dak lagi. Dak lagi. Maka Nabi pun menangislah. Nabi mengeluarkan air mata. Dalam riwayat yang lain ada dinyatakan bahawa Nabi ni bila ditanya, kenapa Rasulullah menangis? Jadi Nabi kata rahmat, kesihan. Kesian dia. Sebab orang sakit ni orang sakit, kita tak sakit tak tahu. Orang sakit pertama hak boleh celak peti mata. Sakit dia ya. Hak accident ke gapo memang sakit lah, kena busi tiga apa lengan tu penuhnya besi. Memang sakit sungguh lah. Jadi hak tengok tu kalau dia sengih-sengih acar tu tak ada belah kasihan. Jadi maknanya di sini orang yang ziarahi orang sakit tu, dia ada perasaan sayang, simpati sehingga meniti air mata. Setara tu kita tak lagi mati-mati dia berteriak. Tapi Nabi ni setara sakit tu, sahabat sakit belum mati pun ada dah meniti air mata. Kasihannya Nabi kepada sahabat dia. Maknanya di sini tangis rahmat, tangis sayang, simpati ni
dia harus boleh. Sama ada lepas daripada mati ataupun belum pada mati. Tak nanti kau mati nak teriak. Tak nanti kau mati. Jadi ada ulama kata harus. Sebab Nabi menangis ni. Ada ulama kata molek, sunat. Sunat tu sebab apa? Rahmat. Saya rahmat, kasih, simpati tu sebab benda tu dituntut. Bila benda tu dituntut maka jadi sunat. Jadi hal pentingnya kita ada perasaan lah terhadap orang yang sakit tu. Kemudian sahabat-sahabat ni bila tengok Nabi teriak jugalah. Dia sahabat ni dia mudah. Tengok Nabi gini sikit dia pun mudah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa sahabat ni memang hati lembut. Dia mudah. Sebab kita kalau tak aja titik air mata ni, gerak juga tu. Bukan kata kita kena sebagai lelaki tak boleh titik air mata. Tak. Ada tempat-tempat kita kena nitik air mata. Sebagai tanda rahmat lah Nabi pun titik air mata. Kita baca dah hadis sebelum pada ni. Ada yang pertama, Nabi SAW meniti air mata. Meniti air mata dia sebagai tanda rahmat saya kepada cucu dia hak meninggal. Begitu juga masa Ibrahim dia tu, begitu juga ada meniti air mata. Kemudian Nabi kata, "Alla tasma'un, tidakkah kamu dengar?" Allah Ta'ala ni dia tidak mengazabkan seseorang dengan sebab tangis air mata. Maknanya kalau orang tu menangis kerana berlaku musibah, anak dia mati, ahli keluarga dia mati, tak apa menangis, tak jadi sebab kepada azab. Begitu juga hati kita sedih, Allah Ta'ala tidak azab. Sebab apa? Sebab benda ni benda panggil benda fitrah, benda semula jadi. Tetapi dia mengazabkan seseorang yang menangisi tadi dah dengan sebab ni, dengan sebab lidah. Nabi syarat pada lidah. Maknanya dia menzahirkan rasa tak sabar. Dia meratap, dia meraung, mengeluarkan suara. Maknanya kalau orang tu menangis berserta dengan meratap, dengan mengeluh, dan kalau orang jahiliah ni yang dipanggil niyahah, meratap ni, dia ambil pasir, dia tabur atas kepala, dia meraung, dia koyak, dabah baju dia, tapar pipi dia. Itu maknanya dalam keadaan panggil jazak, tidak sabar dengan musibah yang menimpa. Sekadar menangis tak apa, tetapi kalau lebih daripada tu dengan meraung, meronta-ronta, guling, koyak baju, tabur pasir atas kepala, tak boleh. Itu jahiliah. Jadi sekadar tu, sekadar dengan tangis air mata sedih tak apa, tetapi azab dengan sebab lidah yang meraung, yang mengeluh. Yang mengeluh, maknanya bila kata meratap, mengeluh ke apa semua ni, ini menggambarkan orang itu tidak menerima takdir, tidak menerima ketetapan Allah SWT, kematian itu. Atau Allah Ta'ala merahmati. Maknanya kalau dia menangis dan dia berkata-kata dengan ucapan yang baik, maka Allah Ta'ala merahmati. Macam dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walahu ma akhadha walahu ma a'ta. Kalau dia kata istirja', lillahi ma akhadha walahu ma a'ta, dia kata kita semua ni milik Allah Ta'ala. Hak mana dia ambil tu, hak dia bui. Hak dia bui tu hak dia ambil pun hak dia juga. Jadi kita tak boleh nak apa. Jadi kalau ucap dengan lidah dalam keadaan menangis, ucapan yang baik tadi, maka itu yurham, dia diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah kita baca ayat berkenaan dengan ayat tu kan, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim, mereka itulah yang mendapat doa. Doa maknanya doa tu macam-macam lah. Selawat tu maknanya doa daripada malaikat, doa daripada sahabat-sahabat ahli keluarga lain. Wa rahmah, dia rahmat. Wa rahmah ni lah au yarham, Allah Taala merahmati. Jadi hadis ni dia serupa dengan hatulah, serupa dengan ayat Quran. Hadis ni dia ada sandaran daripada ayat Quran tadilah, alladzina idza asabatuhum musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang bila dia ditipu dengan musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 3 kali Allah Taala bunyi. Yang pertama solawat, yakni rahmat, doa. Yang kedua rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dia dapat hidayah. Tu kelebihan inna lillah. Dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah apa? Maknanya dia dapat faham apa-apa yang berlaku ni, dia dapat faham takdir Allah Ta'ala, dia dapat faham ketetapan Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala. Peraturan Allah Ta'ala apa? Hak dia bui, dia akan ambil. Dia akan ambil. Maknanya kita bila dapat sesuatu ni, janganlah kita rasa milik mutlak kita. Bila-bila masa kita dapat pitih ke anak ke kekayaan ke nama, pengikut, kemasyhuran, ilmu ke, bila-bila masa ilmu dia boleh jadi lupa, boleh jadi kita ilah, kita tak kau banjir, pasal ada ilmu dia ilah mencari keagamaan tak. Jadi benda tu benda pinjaman Allah Ta'ala belaka, kita kena faham timur. Jadi begitu kok hak berlaku ni adalah ujian. Jadi kalau dia faham benda ni, maknanya dia dapat hidayah. Dia dipimpin kepada ilmu yang benar. Sebab itulah orang yang menipu, orang yang ditipu musibah, cepat-cepat dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia akan dapat 3 kelebihan. Kelebihan selawat, maknanya doa dari Allah, rahmat dari Allah, dan dia dapat hidayah. Kemudian Nabi menyebut wa innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, dan sesungguhnya mayat itu diazab dengan sebab tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Hal ni lagu mana ni? Hal ni kalau kita kira, kita akan baca bab dia lepas pada ni. Dan dia ada berapa hadis ni? Hadis 534. Dia ada bab dia. Lagu mana mayat tu diazab disebabkan oleh tangisan ahli keluarga dia. Tu kita beri mata, sebab kita baca di bab dia. Bab berikut, babun fi sabri alal musibah inda awwali sadmah. Ini bab berkenaan dengan bersabar ke atas musibah yang menimpa ketika rempuhan yang pertama. Sekali turun. Sadmah ni maknanya mari benda kerah sama kerah, berdetung mari. Sabar pada rempuhan musibah pada awal-awal. Maknanya kita ni dituntut supaya bersabar, sekali tu untuk kena sabar dah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabr faqala ittaqillaha wasbiri qalat ilaika 'anni fa innaka lam tusib bimusibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sadmatil ula. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi SAW lalu berdekatan dengan seorang wanita yang menangis, yang sedang menangis dekat dengan satu kubur. Nabi pergi dekat kubur, ada seorang wanita menangis. Wanita menangis. Dalam riwayat kata ni anak dia. Jadi Nabi pun kata kepada dia, bertakwalah kepada Allah, dan bersabarlah.
Perempuan tu jawab, ilaika anni. Ilaika anni ni jauh-jauh. Jauh. Tak usah mai rapat dengan aku lah. Tak usah mai rapat. Ilaika anni. Kalau orang ngaji bahasa Arab, dia kena terjemah ilaika anni ni maknanya engkau hendaklah jauh daripada aku, pergi dari sini, biarkan aku sendiri. Kalau kita terjemah secara panggil harfiah, ilaika kepada engkau daripada aku, tak faham. Ilaika anni maknanya biarkan aku sendirian. Da'ni munfarida, biarkan aku sendirian, tak secara ke aku. Kerana engkau tidak ditimpa oleh musibah aku. Mu tahu gapo? Kalau kasar kecek, tahu gapo? Hak kematian anak aku, hak sakit aku. Walam ta'rifu, dia tak kenal siapa dia tu. Nabi tu, hak kata ke dia tu, dia tak kenal. Maknanya orang ni bila dia dalam keadaan sedih ni, kadang-kadang dia tak cara. Keliling dia tak kenal dah orang. Makan tak lalu, dak. Gapo lagi, tak cara. Kadang tuduh pun tak ada pakar. Sebab tak ada dah nak saut-saut tuduh. Kalau kata anak jatuh kot nyala, anak jatuh main pun jatuh kot nyala, apakah turun gitu? Tak ada nak saut jaga aurat, ada dah automatik dah. Maknanya bila seorang tu dalam satu keadaan, dia boleh lupa benda yang lain. Sebab itulah di sini dia ni tak kenal, tak tahu tu Nabi, tak nampak, tak paling pun berkali. Ataupun boleh jadi Nabi ni dia tak ada beza dengan sahabat. Dia serupa dari segi penampilan, pakaian, apa yang dipakai oleh sahabat, itulah Nabi pakai. Tidak kata aku Nabi kena lain sikit makan. Tak. Kita kena ingat Nabi ni dia tidak macam ketua agama, orang Yahudi ke orang Kristian ke mana-mana agama, dia lain. Kalau ketua agama lain pakaian. Kita ni terimam ke gapo ke ulama ke, dia sebenarnya serupa pakaian. Tak kata kalau aku ulama kena pakai gini. Tak, serupa je. Tak ada beza. Tak boleh kita nak menetapkan satu pakaian yang mesti sebagai standard semua gapo tutung alih kota imam gini. Dia serupa ya. Sebab itulah perempuan ni dia tak kenal Nabi, sebab Nabi biasa pakaian dia. Tak ada dia Nabi gini, pakaian ni apa-apa yang dipakai oleh masyarakat dia pakai. Dan bila delegasi rombongan mari ke Madinah dah, ataupun sahabat pergi keluar, orang kirim pada Nabi mari pakaian daripada Yaman ke daripada Habsyah, Nabi pakai. Maknanya Nabi terbuka. Jenis fashion hak luar ni, selama mana benda tu kita kata dalam keadaan sederhana dah, tidak bercanggah dengan usul akhlak, prinsip akhlak gapo, Nabi pakai terbuka. Tidak kata mesti kalau Tok Iman ni dia kena pakai pakaian Arab. Tak. Kalau kita tengok Tok Iman di Jepun lagu mana dia pakai biasa je. Gaya dia. Cina cara dia ubah ke. Kalau kita tengok orang Cina, kalau dia pakai jubah tu, dia belah dia tu sapan ni atau pohon. Orang Arab tak belah. Kalau orang India, Pakistan, dia jadi kurta. Dia jadi kurta sekat lutut. Kurta tu lah hak Maulana dia, ustaz dia ngajar pergi sekolah, hak tu lah. Hak driver taksi pun hak tu lah, hak pemain pun pakai tu lah, sebab pakaian tradisi dia. Dia kata bukan kata kalau kita orang jenis agama ni kena pakai kurta, dak. Kena pakai jubah, dak. Sebab itulah tu Arab ke hak tengok bola, hak pergi kat disco baru ni, dak. Hak pergi kat Belomba Utara, Burolah, dia ada belakang main orang Arab. Pakai jubah betul lah, dia jubah putih. Jadi benda tu benda pakaian dia tidak kata satu simbol yang penting. Mesti orang-orang tertentu ni pakaian tertentu. Tak. Dia budaya setempat.
Cuma kita ni baju Melayu dengan sampai tu jadi macam terlalu homo sangat. Tak, nampak. Kalau pakai lagu tu tak kata, nak gini kah? Ya, nak gini kah? Kalau tidak, sebab tidak gaya. Jadi, tak tahulah, pelik juga budaya kita. Sebab sehingga pakaian tradisi tu dia jadi satu pakaian yang formal, pakai majlis tertentu, hari tertentu. Tak tahulah hak asal baju Melayu dengan soal samping apa tu. Orang kita tu pakai hari-hari kau tidak. Tapi tak ada masalah. Kita pakai baju kemeja, pakai t-shirt pun pakai, boleh berlaku. Tengok pada keadaan. Jadi perempuan ni dia tak cek Nabi ni, tawaduk Nabi ni. Mari dalam keadaan bersahaja ataupun dia dalam keadaan begitu sedih, dia tidak peduli apa yang berlaku sekitarnya. Jadi Nabi pun kata kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Mana khabar tak? Khabar tak teriak tu, menangis tu. Takutlah kepada Allah. Sebab apa? Sebab tangis saya tu kalau terlampau kuat sangat, takut-takut terkeluar kata-kata keluhan, tak puas hati. Ya Allah, bapa kamu matikan anak aku. Tu. Jadi kata-kata tu bercanggah dengan takwa. Tak takut kepada Allah. Takut-takut jadi kita ni tidak menerima takdir. Maka sebab itulah Nabi tegur. Nabi tegur, bertakwalah kepada Allah. Bimbang tu, bimbang takut dia meraung, meratap. Dan bersabarlah. Mana sabar? Mana apa? Hak orang mati ni bukan sehari dua. Ada dah orang mati sebelum pada ni. Dah. Lepas tu seorang ibu, bukan dia seorang yang kematian anak, yang anak dia tu mati kecil. Orang lain pun ada juga. Mana benar dia berlaku? Ada orang tu mati, ada orang ni mati, ada berlaku. Sebab pesing manusia, kullu nafsin za'iqatul maut. Jenis manusia ni, jenis yang bernafas, jenis yang ada jiwa ni, dia merasai mati, pesing dia. Sebab itulah mati tu benda yakin, tak kecek. Cuma bila mati tu lah tak tahu. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada dia supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala, takut-takut dia boleh terjerumus dalam kemurkaan Allah. Dengan sebab keluhan ratapan dia tu, maka Nabi SAW kata juga sabar. Jadi di sini dua perkara yang sangat penting yang kena ada kepada orang yang ditimpa musibah. Yang pertama, takwa kepada Allah. Takwa, takut kepada Allah, jaga hukum-hukum Allah. Dan yang kedua, bersabar, yakni menghadapi musibah yang menimpa. Dan di sini juga kita boleh nampak cara seorang yang menemui orang yang ditimpa musibah. Maknanya kita kena kata bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Tu cara orang panggil ucapan takziah. Kalau kata salam takziah, gapo salam takziah? Pelik juga dah. Salam takziah tak cukup tu macam gapo? Dia tanya kita, takziah tu gapo? Sah pula. Dah. Takziah ni maknanya ucapan tanda bersimpati. Jadi ucapan tanda bersimpati itulah kita kata bertakwalah, bersabarlah. Tapi hak takwa tu dia lebih merujuk kepada perbuatan dia menangis. Nabi suruh dia bertakwa tu lebih merujuk kepada perbuatan dia menangis tu, maknanya Nabi nahi munkar. Sebab menangis itu kalau lok gitu, kalau dibiarkan takut jadi meratap, meraung, terkeluar kata-kata ia tidak menunjukkan kepada kita redha dengan takdir. Jadi bersabarlah, itulah orang panggil ucapan takziah. Ucapan takziah ni banyak. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya itu satu mukaddimah lah untuk menyejukkan hati dia. Kadang-kadang kalau kita kata pada dia sabarlah, kalau boleh jadi dia meneting. Kita kata pada dia sabarlah, dia maksud kita sabar. Jadi kita dahulukan dengan satu mukaddimah benda hak asas, yakni kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Hak dia bui, hak dia ambil ni, hak dia bui, hak dia. Barulah kita kata bersabar. Dan selain daripada tu, boleh juga kita ajarkan kepada dia bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis riwayat Muslim, bila mana Ummu Salamah ni sebelum dia berkahwin dengan Nabi, Ummu Salamah sebelum dia berkahwin dengan Nabi tu, dia ada suami dia, Abu Salamah. Bila Abu Salamah ni mati, meninggal dunia, jadi dia ni macam hilang tujuan. Pergi jumpa dengan Nabi, dia kata nak cari orang berjuru macam macam Abu Salamah ni, tak ada. Jadi Nabi pun katalah, Nabi kata antaranya, Allah ma'jurni fi musibati wa khlif li khairan minhu, atau kama qala. Ya Allah, berilah pahala kepada aku atas musibah yang menimpa aku ni, dan gantikanlah yang terbaik lagi untuk aku. Maknanya gini dah. Ummu Salamah ni, dia sayang benar kepada Abu Salamah. Sebab apa? Sebab Abu Salamah ni juru. Maknanya kita orang lelaki ni biar juru pada pandangnya bini kita. Sebab tu ukuran. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ni hak paling baik terhadap isteri dia. Sebab isteri ni muka kita duduk dengan dia sekali, pagi, petang, siang, malam. Dia lah hak lebih tahu perangai kita, PA kita. Pongoh kita, gapo lagi. Cerewet kita. Dia lah hak lakunya. Janganlah bila kita mati, dia senyum lain. Lepas habis ada lah, dia senyum lain. Tapi kalau lepas daripada kita mati tu, dia nengung lama dah nak cari mana orang serupa untuk laki kita. Dah. Jadi Nabi SAW ajar kepada dia, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpa aku. Maknanya orang yang ditimpa musibah ni, dia kena harap pahala Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia panggil ihtisab. Orang yang kematian anak, orang yang kematian suami, orang yang rosak harta benda kerana bencana, banjir kau gapo, dia kena doa lagu tu lah, Allah majurni fi musibati. Maknanya kita tak saja, orang mukmin ni tak saja tak ada kerugian pada hakikatnya, walaupun dia kehilangan anak, isteri, harta benda, tapi dia tak kerugian dari segi pahala. Dan di sini kita boleh nampak semata-mata ditimpa musibah kita tak boleh pahala lagi. Semata-mata kita ditimpa musibah belum lagi kita dapat pahala. Hanya kita dapat pahala bila kita bersabar. Sebab apa? Sabar perbuatan kita. Mari musibah, perbuatan apa? Perbuatan kehendak Allah. Perbuatan Allah, kehendak Allah. Mari musibah bencana ni, ini kehendak kehendak Allah, ketetapan Allah, mari musibah. Jadi atas perbuatan Allah kita tidak dapat pahala, melainkan kita faham dan sabar. Sebab itulah Nabi SAW suruh dia bertakwa kepada Allah dan bersabar. Kena sabar. Jadi orang tu semata-mata ditimpa musibah, dia belum lagi mendapat pahala kerana itu bukan perbuatan dia. Hanya dia dapat pahala bila mana dia teguh dalam menghadapi ujian dan comel sabar dia. Sabar comel tu lagu mana? Nanti pani sikit lagi. Jadi perempuan ni bila orang kata dia tak kenal Nabi, orang kata pada dia Nabi tu, jadi dia pun jadi salah habuk. Tak sedap duduk, jadi malu, jadi takut, gerung, macam-macam mari perasaan dia kepada Nabi. Sebab apa? Sebab derah dia kata tadi, ilaika anni, cara kat aku,
Mu tak kena seperti mana aku kena. Dia kata lagu tu pada Nabi. Jadi bila kau kata tu Nabi, jadi dia pun semua tak kena. Rasa bersalah. Jadi macam tidak beradab dengan Nabi. Lalu dia pun pergilah ke rumah Nabi. Pergi ke pintu Nabi, dia pergi tu tak ada orang jaga rumah Nabi. Maknanya dia beranggapan bahawa Nabi ni, oleh kerana dia Nabi, maka adalah pengawal, bodyguard, tunggu depan pintu. Seperti mana pembesar-pembesar. Rupanya tidak. Nabi ni orang tawaduk. Tak ada kau jaga pintu dia. Mana dia pergi tu boleh jumpa lalu dengan Nabi. Tidak kata kena lepas dengan pengawal dulu. Jadi benda ni dia bergantung kepada keadaan lah. Bukan kata tak boleh kita nak ada SU, nak ada bodyguard ke apa semua. Dia bergantung pada keadaan. Benda ni benda, walaupun kita boleh tengok di sini Nabi tak ada pengawal dia, tapi kita semua maklumlah suasana Madinah masa tu lagu mana. Sahabat ni dia faham Nabi, dia tak kacau Nabi. Tidak kata mari tak tu kalau kakek mari tidak. Sebab dia ada ketetapan tu. Allah Ta'ala waktu ketetapan, siapa-siapa ada urusan nak bisik, nak kecek benda sulit dengan Nabi, kena sedekah dulu. Kena sedekah dulu. Bila perintah bagi sedekah, jadi orang pun nengu jugalah. Maknanya hak mana-mana ada hajat sangat lah, baru-baru mari jumpa Nabi. Hak ada buang dengan Nabi mentak. Takut Nabi puas duk sore nak main. Ada. Allah Ta'ala ajar faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kamu nak jumpa Nabi secara sulit, nak bisik, kena sedekah dulu. Jadi bila tu mulalah sahabat tu terdidik. Maknanya bukan tu hendak pergi jumpa Nabi tu. Maknanya di situ Allah Ta'ala ajar pada kita ni kena hormat waktu masa Nabi. Jadi kalau sampai sekarang ni perlulah kadang-kadang kena ada ni atas faktor keselamatan supaya tidak terganggu dah. Kadang-kadang kita nak jumpa bos kau menteri tu wakil kena buat appointment. Salah kah? Tidak, mana benda tu untuk pengurusan. Adapun hak Nabi ni sahabat dia terdidik faham. Dia suasana tu ada perbezaan. Tapi kuku mana pun hak asah di sini Nabi tak ambil pengawal ni tawaduk. Maknanya kalau kita ni, kita ada bodyguard ke, kita ada reba ke, ada SU ke, walaupun kita ada semua orang keliling kelalai kita hak tolong kita ni, sifat tawaduk kena ada. Janganlah pula kita ada SU, ada gotu, ada godi, kita pula sombong. Jadi menyalahi Nabi dalam dua perkara. Kita ada bodyguard, Nabi tak ada. Nabi tawaduk, kita tidak tawaduk. Jadi sebab itulah di sini orang panggil hak penting kita ikut Nabi secara ni hakiki. Maknanya kita cari gapo sebenarnya keadaan Nabi tu. Di sini kita dapat cari kesan bahawa itu adalah sifat tawaduk Nabi. Dia tidak perlu kepada pengawal. Jadi kalau kita perlu pada pengawal, janganlah kita hilang pula sifat tawaduk. Kemudian dia pun kata la arifka, aku tak kenal engkau wahai Rasulullah, minta maaf lah. Alasan dia. Nabi kata innama sabru inda sadmatil ula. Sabar-sabar sebenarnya ketika rempuhan yang pertama. Dalam riwayat lain bila Nabi kata wasbiri, bersabarlah, perempuan tu jawab asbir, aku sabar dah ni. Maknanya dia tengah menangis, Nabi tegur bertakwalah pada Allah, bersabarlah. Dia pun jawab asbir, aku tengah sabar ni. Maknanya dia kata dia tengah sabar, Nabi tegur lagu tu, maknanya itu bukan sabar lagi. Sabar ni maknanya orang tu dapat kawal diri dia pada mula mari. Maknanya sabar yang sebenar sempurna ni, pahala besar ni, bila sekali turun tu dia faham dah. Mudah contohlah kereta kita tengah bawa kita berhenti di traffic light tu, berhenti dah kita, dan mau belakang tak berhenti, gem dah. Sabar kita lagu mana? Sabar pada rempuhan pertama tu lagu mana?
Kita turun tu kecek molek warna bah. Tu sabar dah, tak apa dah. Kalau kita turun tu ambil steering lock, ada walaupun dalam bentuk ugu, betul anda tak sabar dah. Kalau sabar ni kita boleh faham orang. Kita boleh faham, maknanya dia mari tepuk kita tu mungkin salah kita berhenti ngejuk ke dah. Kita ni juru sangat, kau ni sikit berhenti dah. Sedangkan mari belakang tu 3-4 butir degah belakang. Sebab itulah kita kena walaupun dia kata merah tu bersedia untuk berhenti, kena tengok juga cermin kita belakang tu ada kereta ke tidak belakang. Kalau kita cekera nampak derah juga belakang tu, jangan. Jadi Nabi ayat di sini sabar yang sempurna bila sekali tahu, sekali menghadapi musibah, sabar dah. Tidak kata lepas pada kita ajak orang gocoh, orang kata sabar-sabar, kawai sabar, tapi kepek dah kita balah kata dia tu. Tu tak panggil sabar, walaupun dia kata saya sabar, tak sabar tu. Sabar apa? Sabar daripada kita gocoh dia. Kalau tak ada sabarnya, kita katak kata dia. Jadi sabar tak sempurna. Sabar sempurna ni sekali turun, sabar dah. Bawa kena tu ada dah sabar dalam hati kita. Tidak kata dia gocoh ataupun perempuan ni dia, kalau dia sabar tu, kalau Nabi kata kepada dia bersabarlah, tidaklah dia kata tadi ilaika anni dah. Jadi ilaika anni tu sudah menggambarkan tidak sempurna sabar dia. Maka sebab itulah Nabi betul sabar hak sempurna ni, sabar pada ketika mula kita dengar kita menghadapi musibah. Tu sabar yang sebenar, yang dikenagi oleh Allah SWT, sabar yang mendapat pahala yang besar. Kemudian hadis berikut tu, bab berikut, mayat itu diazab dengan sebab tangisan ahli keluarga dia. Ini insya-Allah kita akan sambung pada akan datang. Setakat saja aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.